Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai saya iaitu Profesor Madya Dr. Setu Prakash Benji Dixon. Nama saya Nur Syafiqah binti Abu Bakar. Saya merupakan pelajar ISMP Reka Bentuk dan Teknologi. Saya merupakan pelajar di bawah sediaan Dr. Tang Jing Rui. Hari ini saya akan membentangkan mengenai projek tahun akhir saya iaitu keberkesanan penggunaan perisian Microsoft Publisher terhadap kreativiti pelajar dalam topik reka bentuk perniagaan bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan kajian, pembangunan manual pengajaran dan pembelajaran, perisian Microsoft Publisher sebagai alat bantu mengajar bagi topik reka bentuk perniagaan dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3 dibangunkan bagi memudahkan guru semasa sesi PDP di dalam kelas ataupun di rumah. Para guru dapat menarik minat pelajar di samping memberi ruang bagi pelajar-pelajar untuk berkarya dengan lebih kreatif dengan menggunakan manual yang dibangunkan. Pada masa yang sama, pelajar berpeluang untuk merangsang atau menjana idea secara kreatif melalui penggunaan manual yang dibangunkan. Seterusnya adalah objektif kajian. Mengenal pasti keperluan ABM manual perisian Microsoft Publisher terhadap peningkatan kreativiti pelajar dalam topik reka bentuk perniagaan, mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Yang kedua, membangunkan ABM manual PDP perisian Microsoft Publisher dalam topik reka bentuk perniagaan, mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Dan yang terakhir adalah untuk menguji kesahan ABM manual PDP perisian Microsoft Publisher terhadap peningkatan kreativiti pelajar. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Reka bentuk yang dibangunkan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan model AD. Proses pembangunan manual PDP berasaskan perisian Microsoft Publisher ini melibatkan 5 fasa utama yang diadaptasi daripada model AD iaitu analisis, design, development, implementation dan evaluation. Sampel kajian untuk kajian ini adalah terdiri daripada 4 orang responden. Responden yang dipilih adalah mempunyai ciri-ciri kepakaran dalam bidang mata pelajaran reka bentuk dan teknologi yang berfokuskan dengan kajian yang dijalankan. Sampel yang dipilih adalah seorang guru reka bentuk dan teknologi serta 3 orang pensyarah yang mempunyai pengalaman selama 10 tahun dan ke atas dalam bidang yang diceburi. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai instrumen kajian. Kajian ini dijalankan berdasarkan kaedah kualitatif. Instrumen kajian yang digunakan adalah menjalankan temu bual. Tujuan diadakan temu bual adalah untuk mengukur kebolehgunaan ABM yang telah dibangunkan. Temu bual berlangsung selama 20 hingga 30 minit menerusi panggilan telefon yang dirakamkan serta menerusi aplikasi WhatsApp. Seterusnya adalah dapatan kajian. Dapatan kajian bagi fasa analisis. Pengkaji menganalisis keperluan pelajar dalam menguji keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran serta merancang sebuah kaedah pengajaran yang sesuai dengan mereka. Pengkaji telah menemu bual beberapa orang pakar bagi mendapatkan data mengenai keperluan ABM bagi membantu meningkatkan kreativiti pelajar di dalam topik reka bentuk perniagaan, mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Daripada hasil temu bual, kesemua pakar telah menyatakan bahawa ABM seperti manual ini adalah sangat diperlukan oleh pelajar. Seterusnya adalah fasa reka bentuk. Reka bentuk manual yang dijalankan dengan membuat perancangan awal mengenai pengumpulan maklumat berkaitan manual yang ingin dibangunkan dari segi pemilihan warna, tulisan, susunan kandungan dan menghasilkan reka bentuk manual secara keseluruhan. Elemen reka bentuk teks yang digunakan dalam manual ini adalah font Times New Roman bersaiz 12. Font ini dipilih kerana ianya sesuai digunakan untuk pembelajaran kerana kemas dan mudah dibaca. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai elemen reka bentuk warna. Warna latar belakang manual yang dipilih adalah warna putih dan dipadankan dengan rekaan bingkai yang berwarna teal iaitu warna tema perisian Microsoft Publisher. Bagi warna tulisan yang dipilih adalah warna hitam kerana bertentangan dengan latar belakang yang berwarna putih. Seterusnya adalah elemen reka bentuk gambar. Gambar-gambar yang digunakan dalam manual PDP perisian Microsoft Publisher adalah gambar daripada tangkap layar ataupun screenshot hasil daripada proses pelaksanaan ketika membangunkan manual tersebut. Tangkap layar yang menunjukkan langkah-langkah yang perlu guru dan pelajar ikuti bagi menghasilkan sebuah projek bagi topik reka bentuk perniagaan. Seterusnya adalah fasa pembangunan iaitu development. Dalam fasa pembangunan ini, semua perancangan awal seperti susun atur langkah, pembahagian kandungan manual dan reka bentuk yang dibuat dalam fasa reka bentuk akan dijalankan. Untuk manual ini, telah menggunakan sistem operasi Windows 10, jadinya
paparan yang terkandung dalam manual PDP ini adalah berdasarkan paparan daripada Windows 10. Seterusnya adalah perisian Adobe Illustrator CS6. Dalam fasa pembangunan manual PDP perisian Microsoft Publisher, antara perkara yang perlu dititik beratkan selain kandungan manual adalah muka hadapan manual itu sendiri. Oleh itu, pengkaji telah mereka bentuk muka hadapan manual dengan menggunakan perisian Adobe Illustrator versi CS6. Seterusnya, perisian Microsoft Office Publisher 2013. Dalam fasa pembangunan manual PDP perisian Microsoft Publisher, pengkaji telah menjalankan proses membangunkan manual dengan melaksanakan projek Backgenes bagi menghasilkan manual. Microsoft Office Word 2013. Perisian yang digunakan bagi menghasilkan manual PDP perisian Microsoft Publisher adalah dengan menggunakan perisian Microsoft Office Word 2013. Dalam proses pembangunan manual, Word 2013 digunakan untuk membangunkan graf reka bentuk manual dan melancarkan proses pembangunan manual akhir yang dihasilkan. Seterusnya adalah fasa pelaksanaan. Fasa pelaksanaan dijalankan dengan melakukan pengesahan oleh beberapa individu yang juga pakar dalam bidang reka bentuk dan teknologi untuk manual PDP perisian Microsoft Publisher yang dibangunkan. Kesahan yang dibuat adalah bertujuan untuk memastikan kajian yang mengikuti objektif yang telah ditetapkan. Pengkaji mendapatkan pandangan berkenaan pembangunan manual ini dari segi isi kandungan, kebolehfungsian dan elemen reka bentuk yang terkandung di dalam manual. Pandangan berkaitan pembangunan manual ini diperoleh dengan cara menemu bual 4 orang responden dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Dan yang terakhir adalah fasa penilaian. Untuk menilai keberkesanan manual yang dibangunkan, satu set soalan temu bual disediakan yang mengandungi 4 bahagian iaitu A, B, C dan D. Secara keseluruhan, terdapat 11 soalan telah diajukan oleh pengkaji kepada semua responden bagi mendapatkan maklum balas mengenai manual yang telah dihasilkan. Berikut adalah latar belakang responden. Responden 1 merupakan seorang guru reka bentuk dan teknologi di sebuah sekolah iaitu SMK Sungai Pasir. Responden kedua, ketiga dan keempat merupakan pensyarah reka bentuk dan teknologi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dapatan kajian yang diperolehi daripada fasa penilaian ini berdasarkan objektif 1 iaitu mengenal pasti keperluan ABM manual PDP perisian Microsoft Publisher terhadap peningkatan kreativiti pelajar dalam topik reka bentuk perniagaan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Responden 1 menyatakan bahawa ABM sangat diperlukan bagi membantu pelajar mencapai tahap pembelajaran yang tinggi. Responden 2 pula menyatakan bahawa ABM bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dalam topik reka bentuk perniagaan adalah perlu. Dengan wujudnya ABM bagi topik ini, ianya dapat membantu pelajar memahami topik ini sesuai dengan tahap pelajar. Responden 3 pula menyatakan bahawa ABM amat diperlukan dalam topik tersebut kerana dapat membantu pelajar memahami topik tersebut dengan mudah dan berkesan. Manakala responden 4 pula menyatakan bahawa ABM dalam mata pelajaran RBT sangat diperlukan kerana mata pelajaran ini baru sahaja diperkenalkan dan ABM yang sedia ada masih belum mencukupi bagi membantu sesi PDP di dalam kelas. Seterusnya adalah dapatan kajian untuk objektif 2 iaitu membangunkan ABM manual PDP perisian Microsoft Publisher dalam topik reka bentuk perniagaan, mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Responden 1 menyatakan bahawa isi kandungan pembangunan manual PDP Microsoft Publisher bagi topik ini dibangunkan dengan mengikut DSKP dan berdasarkan buku teks reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Manual pengajaran dan pembelajaran yang dibangunkan juga dapat membantu meningkatkan kreativiti pelajar. Responden 2 pula menyatakan bahawa panduan daripada buku teks sebagai rujukan telah dilakukan bagi memastikan ianya selari dengan pembelajaran dalam kelas. DSKP juga dijadikan sebagai rujukan bagi memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai. Dengan penggunaan manual ini, responden 2 percaya bahawa kreativiti pelajar dapat ditingkatkan. Responden 3 pula menyatakan bahawa isi kandungan manual ini adalah tepat mengikut kandungan yang telah ditetapkan pada DSKP dan buku teks. Dan penggunaan ABM ini dapat membantu meningkatkan kreativiti pelajar. Manakala responden keempat pula menyatakan bahawa kandungan manual ini adalah lengkap dan memenuhi keperluan daripada DSKP dan beliau juga percaya bahawa kreativiti pelajar dapat dibina berdasarkan penggunaan ABM seperti Microsoft Publisher ini. Dan objektif yang terakhir adalah menguji kesahan ABM manual PDP perisian Microsoft Publisher terhadap peningkatan kreativiti pelajar.
Responden 1 menyatakan bahawa manual ini menepati fungsinya iaitu untuk membantu meningkatkan kreativiti pelajar serta memudahkan guru-guru dalam menjalankan sesi PDP. Kebolehgunaan manual ini adalah sangat tinggi kerana manual ini sangat mesra pengguna, mudah difahami serta kandungan di dalam manual ini adalah sangat jelas. Elemen reka bentuk manual seperti teks, warna dan grafik adalah bersesuaian dan memudahkan guru serta pelajar yang akan menggunakannya. Responden 20 menyatakan bahawa manual PDP Microsoft Publisher amat sesuai dijadikan sebagai ABM di sekolah dan berfungsi bagi membantu guru-guru menjalankan sesi PDP di dalam kelas. Elemen reka bentuk manual ini adalah bersesuaian dengan pengguna. Responden 3 menyatakan bahawa manual PDP Microsoft Publisher sangat bagus digunakan di dalam kelas dan sesuai digunakan sebagai ABM bagi membantu guru dan pelajar menghasilkan projek akhir iaitu mereka poster bagi topik reka bentuk perniagaan. Elemen reka bentuk manual adalah bersesuaian dan berada di peringkat sederhana dan responden 40 menyatakan bahawa manual ini membantu mempelbagaikan lagi ABM bagi topik reka bentuk perniagaan. Manual ini juga berfungsi bagi membantu guru-guru untuk mengajar di dalam kelas. Secara keseluruhan, manual ini sangat bagus dan sesuai digunakan di sekolah. Dan responden 4 juga menyatakan bahawa elemen reka bentuk manual adalah bersesuaian dan tidak terlalu padat dengan warna dan sebagainya. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan bagi isi kandungan manual. Beberapa orang responden telah mencadangkan untuk menambahkan lagi beberapa contoh projek iaitu projek poster bagi topik reka bentuk perniagaan sebagai garis panduan kepada guru-guru untuk sesi PDP di dalam kelas. Manual PDP perisian Microsoft Publisher dihasilkan hanya menggunakan projek Backgene sebagai contoh. Oleh itu, cadangan penambahbaikan telah diberikan dengan menambahkan contoh seperti projek aquaponik, elektronik dan mekatronik. Ini dapat membantu memberikan lebih banyak idea serta kepelbagaian sebagai panduan untuk manual PDP perisian Microsoft Publisher. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan dari segi kebolehfungsian manual. Kebolehfungsian manual PDP perisian Microsoft Publisher sebagai satu ABM adalah baik berdasarkan hasil temubual. Namun begitu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan lagi ke atas manual ini bagi memperbaiki kebolehfungsian perisian ini, iaitu menambahkan video manual sebagai video tutorial bagi menggunakan perisian ini untuk memudahkan pengguna lebih memahami cara untuk menggunakan perisian ini serta ditunjukkan secara terus melalui video. Dan cadangan penambahbaikan dari segi elemen reka bentuk manual, penambahbaikan dari segi saiz font yang perlu dibesarkan sedikit agar lebih mudah dibaca terutamanya bagi pengguna yang telah berusia. Pengkaji telah menggunakan font Times New Roman bersaiz 12 bagi manual ini dan pengkaji perlu meneliti semula saiz font yang lebih sesuai dan mesra pengguna. Secara keseluruhan, manual ini dapat membantu meningkatkan kreativiti pelajar bagi topik reka bentuk perniagaan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Oleh itu, diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan manfaat kepada guru-guru dan juga mampu memberikan manfaat dalam dunia pendidikan khususnya dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.